kita akan berbincang tentang topik keadilan distributif. Keadilan distributif membincangkan pengukuran yang sesuai digunakan untuk mengagihkan pelbagai sumber dalam masyarakat. Sumber yang diagihkan termasuk pendapatan, peluang pekerjaan dan pendidikan, peluang menerima akses kepada keperluan asas, dan lain-lain lagi. Terdapat pelbagai teori untuk keadilan distributif. Antaranya ialah Justice and Fairness yang dikemukakan oleh ahli falsafah politik John Rawls. Dalam Justice and Fairness, terdapat 3 prinsip utama, iaitu setiap manusia harus mempunyai hak dan kebebasan asas yang sama, setiap manusia harus mempunyai peluang yang sama untuk mencapai mana-mana pangkat tanpa mengira latar belakang, etnik dan keturunannya, dan kesamaan ekonomi harus disusun supaya manfaat terhadap golongan yang paling kurang sumber dimaksimumkan. Terdapat juga teori The Veil of Ignorance. Teori ini membayangkan seseorang di belakang satu veil, di mana seseorang itu tidak mengetahui siapa dia, betapa kemampuannya dan di mana dia akan berada dalam masyarakat. Selain itu, terdapat teori egalitarianism, iaitu semua manusia adalah sama nilainya dan perlu dinilai secara sama rata. Egalitarianism lebih memfokuskan proses distribusi dilakukan daripada akibat distribusinya. Seterusnya, terdapat teori utilitarianism, iaitu distribusi sumber haruslah dilakukan agar memberi kebaikan terbesar kepada masyarakat, tidak kira dengan apa cara dan langkah. Gambarkan situasi seperti di bawah. Sebagai contoh, Amirah dan Samad merupakan 2 pelajar bidang kejuruteraan yang baru menamatkan kursus dengan keputusan yang cemerlang. Namun, apabila mencari kerja, Samad mendapat lebih banyak tawaran pekerjaan sebagai jurutera berbanding rakannya Amirah, walaupun mereka mendapat grade yang sama. Situasi ini jelas menyokong kajian yang menunjukkan bahawa hanya 26% wanita yang terlibat dalam bidang kerjaya STEM yang bermaksud sains, teknologi, engineering dan matematik, berbanding 74% lelaki, walaupun 50% dalam pasar kerja adalah wanita. Malah, wanita juga secara amnya mendapat pendapatan kurang berbanding lelaki. Oleh itu, keadilan distributif haruslah dipraktikkan supaya keadilan secara menyeluruh dapat dicapai dan bukannya mengikut stereotip jantina semata-mata. Bayangkan situasi ini. Adik Adel belajar di sebuah sekolah. Dia dan rakannya mengambil kuis. Rakannya seperti biasa mendapat markah yang lebih tinggi daripada adik anda dan rakan-rakannya sebaya. Markah daripada kuis ini memberi rakannya penilaian yang lebih tinggi dan layanan istimewa daripada gurunya. Ini membolehkan dia menjadi sebuah pelajar yang lebih cemerlang dan mendapat keputusan yang lebih baik daripada rakan-rakan sebayanya. Adakah ini betul? Soalan ini merupakan satu yang susah dijawab kerana ia mempunyai banyak perspektif. Salah satunya adalah daripada perspektif sekolah. Seorang murid yang cemerlang diberi lebih sumber kerana ia menjamin mendapat keputusan yang lebih baik. Daripada perspektif seorang murid, pelajar-pelajar yang tidak mendapat markah yang tinggi ataupun mendapat markah yang sederhana tidak diberikan bantuan intensif untuk menjadi sebuah ataupun seorang murid yang lebih cemerlang. Daripada senario ini, kita dapat melihat bahawa tiada betul ataupun salah dalam senario seperti ini. Seseorang pekerja berhak mendapat pendapatan yang sesuai atas hasil yang dikerjakan. Sebagai contoh, penambahan gaji tahunan adalah tidak otomatik dan akan ditetapkan oleh majikan syarikat berdasarkan prestasi individu itu sendiri. Majikan juga perlu menaikkan pangkat seseorang pekerja yang berprestasi cemerlang. Hal ini memenuhi prinsip keadilan distributif di mana seseorang berhak mendapat bahagian yang sesuai dengan khidmat dan jasanya. Ini akan meningkatkan kesedaran dalam diri pekerja untuk lebih berusaha dalam pekerjaannya.
Kesimpulannya, pengukuran yang sesuai perlu digunakan untuk mengakhiran berbagai sumber dalam masyarakat. Terdapat 3 perspektif dalam keadilan distributif, iaitu perspektif jantina, perspektif sekolah sebagai murid, dan juga perspektif pekerjaan. Konsep ini perlu dilakukan supaya keadilan secara menyeluruh dapat dicapai, dapat membantu murid mendapat keputusan yang cemerlang, dan juga semua pekerja akan lebih berusaha dan mendapat dilayan dengan saksama.